Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسر ربي تمم بالخير. نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Hari ni nampak macam kurang sikit orang. Hujan. Mungkin ada urusan tuan-tuan tak apa. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ada tengok satu video. Video tu, tahu-tahulah tuan-tuan dah nampak ke kan video tu. Video berkaitan dengan orang dimakan KFC. Dia makan KFC. Kemudian lepas dia dah makan tuan-tuan, dia nyanyi lagu yang selalu orang buat video Palestin tu, Hatuna Tufuli tu tuan-tuan. Kan? Dia nak perlilah kawan-kawan dia dah kenyang apa semua kan. Saya tak tahulah apa sebenarnya dalam fikiran kita sebenarnya. Sebenarnya isu Palestin ni belum lagi berakhir. Dia belum berakhir lagi. Okay? Dan makanan itu memang makanan yang halal. Memang makanan yang halal. Tapi tuan-tuan, kita melihat bagaimana kegiatan ekonomi perniagaan itu dia salurkan. Ada orang di komen dekat situ, dia kata kita kena berhikmah dalam boikot. Tuan-tuan, kita kena berhikmah, kena tengok kan daripada hebat tuan-tuan, dia cakap macam tu. Dan saya pun ada juga post satu video. Semalam saya post tuan-tuan. Hari ni dah 2 juta dah orang tengok video tu. Alhamdulillah, syukurlah tuan-tuan, video yang baik. Jangan benda kita buat benda tak baik, benda tu tular, tu tak bagi manfaat tuan-tuan. Menjawablah kita nanti. Dan dia buat video tersebut dalam keadaan sebenarnya isu sekarang ni Palestin ni belum berakhir lagi. Lagi-lagi sekarang ni dah nak masuk bulan Ramadan, semua orang-orang Palestin sekarang terhimpit dekat Rafah. Bila terhimpit di Rafah dalam keadaan tak ada apa yang dia nak makan tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ada apa yang nak dimakan. Kita dalam keadaan dihidangkan dengan lambakan makanan. Sampai tak tahu nak makan apa. Nak makan apa tak tahu nak makan apa. Ada makanan, tak tahu nak makan apa. Dan kita diberi pilihan untuk apa yang kita nak makan. Saya melihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi seawal tahun pertama tahu orang-orang Mekah nak datang serang Mekah, apa yang Nabi buat tuan-tuan? Dalam keadaan Islam nak diinaya, apa yang Nabi buat? Nabi sekat jalan perdagangan Mekah nak pergi ke Syam. Nabi hantar berapa ramai pasukan Syariah. Kita dah khatam dah sirah tuan-tuan. Kita tengok bagaimana Nabi buat. Jadi kita pun kena bertindak dengan tindakan yang sedemikian. Sebab apa tuan-tuan? Saya melihat bila Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi bagi tahu Dajjal ini akan datang dalam keadaan sebiji gandum, setitis air pun tak ada di atas muka bumi Allah ini. Tuan-tuan, dalam keadaan Dajjal datang, dia membawa gunung roti dan gunung makanan untuk diberikan kepada kita. Kita pun kata tak payahlah ikut, dah tahu tuan-tuan, kita akan ikut. Sebab apa? Sebab orang boleh berperang kalau tak ada makanan.
Tuan-tuan, Kampung Jijan tak ada air hari tu. Kampung Jijan tak ada air hari tu. Mana JKK tak hantar lori ke? Mana ni? Tuan-tuan, air baru tak ada. Ada dekat dalam tangki ada. Dalam tangki ada. Cuma air paip utama tu tak ada. Masih lagi ada air. Dah bergaduh. Bayangkan kalaulah Allah turunkan kemarau 3 bulan. Tak payah 3 bulan tuan-tuan, sebulan tak ada air. Apa ni? Sains Negeri Sembilan sains sains akan mula mencatuk air. Bulan ni dekat kawasan daerah ni, bulan depan Perserban Ponisen. Tuan-tuan, itu kalau sebulan. Kalau 6 bulan tak ada air, tuan-tuan, 6 bulan tak ada air, kering kontang. Apa dia? Kering kontang kita punya tadahan air tu. Kita punya pusat tadahan air, empangan-empangan kita kering kontang. Orang boleh bergaduh tuan-tuan? Bergaduh. Air mineral semua orang akan bergaduh. Tak cukup. Sebab apa? Sebab nak minum. Dalam keadaan Dajjal datang, tak ada makanan dan tak ada minuman, tuan-tuan, kita akan ikut dia. Sebab apa? Sebab kerana KFC, tuan-tuan, craving. Saya tak tahu istilah craving ni. Dulu saya rasa ibu-ibu je yang mengidam. Ni semua orang nak mengidam craving, nak makan KFC. Tak samalah dengan ni kan. Teringin kan. Bolehlah sekali-sekala tuan-tuan. Memang boleh, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, kita ambil sikap tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita, kita ni bukannya pemerintah yang boleh keluarkan tentera. Kita ni bukan pemerintah yang boleh sekat, tuan-tuan. Tapi kita ini rakyat biasa. Jadi kita mesti ada sumbangan kita. Apa yang kita akan ditanya di hadapan Allah untuk umat ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dah pernah Islamkan orang. Tuan-tuan, dakwah pun kita tak boleh buat. Kita dah pernah Islamkan orang, tak pernah pun kita nak Islamkan orang. Keluarga kita pun kita tak lepas lagi dakwah. Tuan-tuan, kita nak buat apa lagi? Apa sumbangan kita? Kita nak berperang, tuan-tuan. Kita bukannya tentera. Kita nak buat apa? Kita hanya nak menahan nafsu sahaja. Menahan nafsu saja daripada perkara-perkara yang menyumbang untuk memusnahkan Palestin. Itulah tuan-tuan. Dia jadi emosi sikit tuan-tuan. Sebab apa? Kalau yang buat tu orang yang bukan Islam, dia tak apa, ada excuse lagi. Tapi yang buat tu orang Islam, dia tak boleh lah tuan-tuan. Lagi-lagi nak bulan Ramadan ni kan, kita nak pergi buffet Ramadan yang RM120, tuan-tuan pun rasa bersalah sebenarnya. Dalam keadaan kita mentergedarah, orang-orang Islam dekat tempat lain dalam keadaan tak ada makanan dan minuman. Tergamak tuan-tuan, kita nak makan. Tak tergamak kita tuan-tuan. Sebab apa Nabi kata orang Islam itu dia seperti cubit peha kanan, peha kiri juga terasa. Dia tak ada kampung den. Dia tak ada tuan-tuan. Dia agama kita. Tuan-tuan, itu iklan dulu. Iklan untuk permulaan. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni saya ganti. InsyaAllah saya nak bawa satu tajuk berkaitan dengan Dajjal. Sebab ada kaitan dengan makanan tadi tuan-tuan, Dajjal. Nabi SAW bagi tahu umat ini akan menghadapi 2 bencana besar. 2 bencana besar itu, yang pertama, umat ini akan melihat kiamat. Dan yang kedua, bencana besar yang kedua, umat ini akan mendapat satu fitnah yang paling dirisaukan oleh semua nabi-nabi dan para rasul yang lain, iaitu fitnah yang terbesar, iaitu Dajjal. Tuan-tuan, dalam keadaan Allah bagi banyak kelebihan kepada umat Nabi SAW, Allah bagi 2 je. Allah bagi 2, iaitu kiamat dan juga Dajjal. Ini saya tak nak cerita kiamat, saya nak ambil cerita Dajjal saja. Boleh jadi ke tuan-tuan tahun 2024 ni kita boleh masuk dalam fasa ini tuan-tuan? Tak mustahil. Tidak mustahil. Satu hari Jibril datang tanya Nabi SAW, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi jawab apa? Yang ditanya pun tak boleh jawab, tak tahu. Yang bertanya pun tak tahu. Jibril datang dalam keadaan rupa paras manusia,
duduk bersama dengan para sahabat, Nabi ajar para sahabat. Jibril tanya tu nak ajar. Jibril tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, bila kiamat? Nabi kata, aku yang yang ditanya pun tak tahu, kamu yang bertanya pun tak tahu. Tuan-tuan, siapa dia? Ketua para Nabi dan para Rasul, dan ketua para malaikat. Zaman hari ni orang boleh buat 2000. Dulu diorang kata 2020 kiamat. Orang pun tunggulah 2020 kan. Padahal kita dah belajar dah, kiamat ni tak ada siapa pun tahu. Tengok dah 2021 tak kiamat pun kan. Orang buatlah cerita 2000 macam-macam lah, cerita Armageddon lah sebagainya, tuan-tuan. Tapi tak berlaku pun. Itu semuanya adalah atas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi bahagikan. Kemudian Jibril tanya, ya Rasulullah, kalau begitu kiamat kamu tak tahu, ada tak tanda-tanda kiamat? Nabi kata ada pun, tanda-tanda kiamat itu ada. Dan para ulama mengumpulkan tanda-tanda kiamat itu, tuan-tuan, Nabi bahagikan kepada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil dihimpunkan sebab Nabi tak bagi tahu sekaligus. Nabi tak duduk, Nabi cerita 1, 2, 3, 4 tak. Jadi ulama dulu dia kumpulkan semua hadis Nabi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Kumpul, tulis. Jadi bila dikumpulkan tanda-tanda kiamat kecil ini menghampiri 170 tanda. 170 tanda. Adapun tanda-tanda besar iaitu 10 tanda-tanda besar yang masyhur tu, tuan-tuan. Jadi orang bertanya, bila tanda kiamat kecil ni nak bermula? Bila dia nak bermula tu? Bila nak start tu? Nak tim 1 dah jadi, tuan-tuan. Ianya berlaku sejak 1000 tahun, 1400 tahun dahulu. Kelahiran Nabi itu sendiri adalah tanda awal kiamat. Nabi lahir, kelahiran Nabi. Dan ulama bertanya, dah berapa banyak tanda yang dah berlaku? Kamu tanya berapa banyak tanda, saya tanya pula berapa banyak tanda yang dah berlaku, yang belum berlaku lagi, tuan-tuan. Maka kita semak. Bila kita semak tanda-tanda kecil, contohnya banyaknya bangunan pencakar langit. Orang hari ini berzina dengan banyak, tuan-tuan. Bukan dulu orang berzina senyap-senyap. Senyap-senyap jumpa kan. Dia tak duduk, dia tak buat dekat kampung dia, dia buat dekat kampung lain. Sebab kampung dia orang kenal kan. Hari ini orang berzina siap boleh buat temu bual. Temu bual. Contohnya saya tengok baru-baru ni. Dululah saya pernah tengok lah, dia lalu, tuan-tuan. Bila video tu popular, dia lalu lah, bukan saya cari. Dia lalu. Selalunya temu bual ni berkaitan dengan orang-orang barat je, orang-orang Eropah dia buat macam tu kan, video-video macam tu. Hari ini saya nampak video orang Malaysia buat. Dia temu bual dekat luar kelab malam. Ada seorang perempuan kan, lalu dia kata, duduk mana ni? Saya duduk Ampang. Duduk Ampang. Okey, saya nak tanyalah, sepanjang pengalaman awak, dah berapa kali awak bawa balik lelaki? Tuan-tuan, dia pun nak saya jujur nak saya jujur. Dia pula tanya, nak saya jujur ke? Okey, dia pun fikir kejap. Dia kata, baru 2 kali. Tuan-tuan, macam tak ada apa-apa. 2 kali, saya tak tahulah. Mak dia tengok tak video tu, ataupun adik-beradik dia tengok tak video tu. Video Malaysia, tuan-tuan. Tanda-tanda kiamat kecil. Dan tanda-tandanya adalah ibu melahirkan tuannya. Berlaku tak, tuan-tuan? Berlaku. Dulu anak-anak takut dengan mak ayah. Dulu kan, dengar bunyi motor ayah parking je, terus capai tuala pergi mandi. Kan kejap lagi kena kan dengan ayah. Sekarang ni, tuan-tuan, saya tengok baru-baru ni dekat, saya dah pernah cerita dah. Saya pergi sarapan dekat luar, anak dia dengan earphone main telefon kan, tuan-tuan. Mak dia datang kat sebelah, perlahan-lahan cabut earphone tu. Nak order apa? Nak makan apa? Air. Nak air apa? Milo ke laici? Tuan-tuan, melahirkan tuan dia. Kemudian anak dia pun cakap, Milo ais. Dia pun letak balik earphone tu dekat telinga anak dia. Anak dia bermain gitu. Tuan-tuan, siapa tuan, tuan-tuan? Mak menguasai anak ke anak yang menguasai mak? Terbalik, tuan-tuan.
Tanda-tanda Nabi dah bagi tahu. Dan antaranya tanda-tanda yang sangat jelas. Dia ada 170 tanda, tuan-tuan. Sebab saya nak cerita Dajjal, kita ni pun dah 8.20 dah. Antaranya tanda-tanda lagi Nabi bagi tahu tak akan terjadi kiamat sehinggalah orang berlumba-lumba memperhebatkan masjid mereka. Tuan-tuan, hari ini bukan luar negara saja, dalam Malaysia sendiri pun ada. Yang mana masjid kristal, berbuat masjid kristal. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi tu, itulah Raudhah tu. Dia punya lantai dia pasir, dindingnya adalah tanah liat yang diikat dengan batang-batang tamar, dan bumbungnya adalah pelepah-pelepah tamar. Buktinya apa, tuan-tuan? Ada badui datang masuk Masjid Nabawi, dia kencing kat Masjid Nabawi, kan? Sahabat nak pergi marah, Nabi kata nanti dulu, biar dia habiskan dulu. Sebab paip tu tak boleh nak tutup. Kalau kamu pergi kejar dia, habis dia berlari semua. Biar dia habis selesai, tuan-tuan, lepas tu jirus air, dia serap ke dalam tanah. Itu Masjid Nabawi. Nabi SAW kata tanda tu tak ada pada zaman Nabi. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Uthman, Ali, tuan-tuan, tak ada. Sampailah zaman Khalifah Umayyah, baru ada orang cantikkan masjid ni. Orang perindahkan masjid ni, memperelokkan masjid ni, tuan-tuan. Buat masjid besar-besar tapi kosong. Kita buat Kampung Jijan, walaupun masjid kita sederhana tapi makmur. Makmur dengan program, ada kuliah duha wanita, tuan-tuan. Ada orang datang masjid besar dan cantik, hanya nak buat takat gambar je. Takat gambar kan, orang datang nak buat kahwin kan, buatlah ni, jadi masjid dapat income. Dia jadi perniagaan, tuan-tuan. Dan ada sebahagian masjid yang saya lihat, dia buat masjid cantik-cantik dan sebagainya, tapi tak mesra. Kan, mak saya bawa mak saya dekat masjid, nak sebut ke, tuan-tuan? Sebutlah, tuan-tuan, masjid Sendayan. Bawa lah mak saya masjid Sendayan. Mak saya kata, ni kalau orang tua, tuan-tuan, perempuan, dia nak buang angin, cepat buang angin. Dia kata baru tengah jalan, separuh jalan dah nak buang angin. Susahnya, jauhnya lah sangat, tuan-tuan, kan? Punya nak cantikkan struktur masjid tu dan sebagainya. Itulah yang berlaku. Nabi kata bahawa sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehinggalah satu zaman itu orang memperindahkan masjid. Sahabat tak dapat nak bayangkan. Sebab apa? Tak berlaku. Kita yang duduk ini bila membaca, kita kata zaman kita lah, zaman ini berlaku. Sebab apa? Zaman Nabi SAW, Nabi bagi tahu nanti Dajjal dia akan datang dalam keadaan dia naik ke atas bukit Uhud bersama dengan pengikut-pengikut dia. Dia kata apa? Dzakal qasrul abyad Masjidul Ahmad unzuru. Dia kata apa? Lihat, itu istana putih Masjid Ahmad. Muhammad nama lain bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Ahmad, unzuru, tengok. Itu dia. Jadi sahabat dengar, ya Rasulullah, istana putih. Kamu punya masjid istana putih? Ya, masjid aku ini nanti akan kelihatan seperti istana, dan ianya berwarna putih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pun dalam drone ke apa ke kan, pergi Masjid Nabawi kan, bawa drone tengok, memang warna putih. Tapi jangan bawa, tuan-tuan, drone kan kena tangkap. Nanti katakan tu hari tu dengan ceramah dia kata boleh bawa drone. Jangan bawa drone, kena tangkap nanti dengan orang tentera Saudi. Dia memang berwarna putih. Para sahabat tak boleh nak bayangkan. Kita yang duduk pada 2024 ni, kita kata, ya Rasulullah, memang betul masjid kamu seperti istana dan ianya berwarna putih, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, tanda-tanda kecil ini, antara yang paling yang terakhirnya adalah kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi ni pun satu isu juga. Ada orang sampai terkandas dekat Masjid Nabawi tunggu Imam Mahdi. Dia tak tahu Imam Mahdi dibai'ah di Masjidil Haram. Patutnya dia bukan tunggu di Masjid Nabawi, dia kena pergi Masjidil Haram. Dan tuan-tuan, habis tanda-tanda kecil ini akan keluar tanda besar yang pertama. Kalaulah tanda kecil ini dia datang waktu, tanda kecil yang terakhir ini datang waktu pagi, tuan-tuan, tengah hari itu sudah pun akan keluar tanda besar yang pertama.
Habis tanda kecil, dia akan turun tanda-tanda besar ibarat seutas tasbih yang terputus daripada tali dia, berjurai satu tanda-tanda ni. Selesai satu tanda, dua tanda, tiga tanda, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata nak dekat tanda-tanda besar kedatangan Dajjal, inna amama Dajjal sinnu qadda'ah. Dekatnya dengan Dajjal banyaknya berlaku pembohongan. Pembohongan, tuan-tuan. Bohong ini hari ini dah berdarah daging dalam diri kita. Kenapa saya kata berdarah daging? Tuan-tuan, tak payah jauh-jauh lah, berbalik ke dalam WhatsApp group. Berbalik kepada WhatsApp group kan. Tuan-tuan, orang cerita berlakunya sekian, jumpa dengan sultan pemimpin ni untuk ubah kerajaan. Ini bukan politik, tuan-tuan. Contoh, kita pun kena tengok, ini berita 2 tahun lepas. Tuan-tuan nampak pembohongan. Kita tengok je, kita share. Ini betul, share. Kita tak semak dulu, ini gambar ni lain ni, ni gemuk sikit ni, sepatutnya tahun ni dia kurus sikit ni. Kan? Ini gambar lama ni. Ada share. Dia share, habislah kerajaan kita akan berubah, habis semua dan sebagainya, tuan-tuan. Orang akan share fitnah. Yang betul pun nampak betul, nampak salah. Yang salah nampak betul. Berlumba-lumba orang nak menjadi penipu besar, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukadzabu fiha sadiq. Orang yang cakap benar dikatakan menipu. Wa yusaddaqu fiha kadhib. Yang penipu dikatakan bercakap benar. Yang mana cara rakyat lah. Yang mana cara pemimpin, nanti saya habiskan dulu. Ada Nabi sebut juga pasal pemimpin. Wa yukhfawanu fihal amin. Orang yang amanah dikatakan khianat. Wa yuhtamanul fiha kha'id. Pengkhianat diangkat menjadi pemimpin. Tuan-tuan, orang yang amanah tidak diberikan jawatan, dan mana orang yang khianat diberikan jawatan dia untuk menjadi pemimpin. Dan tuan-tuan, Dajjal ini kemunculan dia datang, tuan-tuan, dia akan keliling keseluruhan setiap inci bumi Allah ini. Dan tugasnya yang pertama dan yang terakhir adalah untuk mensyirikkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Dajjal bukan suruh kita buat dosa. Dajjal kata, okay, ni ada perempuan, ambil seorang satu, ni minum arak, Dajjal buat konsert. Tidak, tuan-tuan. Dajjal dia terus kafirkan kita. Dia tak buat kita berdosa, dia kafirkan kita supaya kita kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah. Dahsyat, tuan-tuan. Bahaya tak bahaya, tuan-tuan? Sebab tu saya berbalik pada cerita KFC tadi tu. Kalau yang tu pun kita tak tahan, tuan-tuan, macam mana nanti bila kedatangan Dajjal. Hadis yang berkaitan dengan Dajjal ini, tuan-tuan, dia sampai satu tahap, dia bukan sahih lagi, dia mutawatir maknawi. Terlalu banyak sahabat yang menceritakan berkaitan dengan hadis berkaitan dengan Dajjal ini, tuan-tuan. Dia sampai satu tahap yang dah tak boleh nak disangkal lagi hadis tersebut. Dan Nabi SAW pun bagi kepada kita bagaimana nak menghadapi fitnah Dajjal. Sebelum saya masuk kepada Dajjal, saya kena cerita ni dulu, point dia. Yang pertama, tuan-tuan, hadis sahih Nabi bagi tahu, bacalah surah Kahfi. Surah Kahfi ayat 1 sampai 110. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, seminggu sekali pada hari Jumaat. Tak pun, tuan-tuan, bacalah Kahfi setiap hari ayat 1 sampai 10. Tak boleh 1 sampai 10 awal, kan biasa baca yang akhir kan? Boleh baca 101 sampai 110 yang terakhir. Tak boleh juga, tuan-tuan, malas sangat, tak hafal, tuan-tuan. Hafallah satu doa yang mana Nabi SAW baca selepas tahiyat akhir. Lepas fi alamina innaka hamidum majid, sebelum bagi assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan baca pada tahiyat tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, minta berlindung daripada jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syahri fitnatil masihid dajjal. Tuan-tuan, Nabi SAW minta. Kita minta, tuan-tuan. Kita minta, tuan. Kita lagi hebatlah daripada Nabi. Nabi pun minta perlindungan, kita tak baca, tuan-tuan. Hebat kita, tuan-tuan.
Dajjal ini tuan-tuan, dia adalah manusia. Dia bukannya raksasa, dia bukannya ke binatang lain ke tuan-tuan. Dia adalah manusia. Sudah pun dilahirkan. Zaman Nabi SAW dah ada orang jumpa dengan Dajjal. Dah pernah ada orang jumpa dengan Dajjal. Tuan-tuan, umur dia tak tua-tua. Dia adalah di kalangan minal mundharin, di kalangan orang yang Allah berikan umur yang panjang. Antara umur yang panjang, Iblis. Tuan-tuan, Iblis umur dia belum mati lagi sejak dia diciptakan, dan dia akan mati nanti waktu kiamat. Kemudian yang kedua siapa tuan-tuan? Nabi Isa. Nabi Isa yang ketika diangkat ke langit, waktu itu umur dia 33 tahun, dia akan turun nanti ke bumi ni dalam keadaan umurnya 33 tahun. Dan salah seorangnya lagi siapa? Salah seorangnya sekali adalah Dajjal. Dajjal ni dia tidak tua-tua, umurnya panjang. Dajjal ini tuan-tuan, dia seorang sahaja, telah pun lahir. Maksudnya ada ibu dan bapa. Ada ibu dan bapa, dan dia adalah lelaki. Tuan-tuan jangan pula nanti kalau orang viral bayi mata satu, lihatlah kekuasaan Allah, bayi Dajjal telah lahir. Tengok jantina perempuan, kita pun pergi share. Tuan-tuan, kita dah faham, jangan share tuan-tuan. Jangan share. Kemudian tuan-tuan, Dajjal ni di mana dia sekarang? Dia ada di atas muka bumi Allah. Dia ada di atas muka bumi Allah. Zaman Rasulullah SAW ada seorang namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia ni orang Nasrani. Waktu kejadian ini Nabi dah hijrah dah. Nabi dah duduk di Madinah. Tamim Ad-Dari ni diduduk di Mekah. Dia naik kapal bersama dengan 30 orang tuan-tuan, berlayar. Dia berlayar dalam keadaan di tengah-tengah lautan ada ombak besar ribut tuan-tuan. Kemudian duduklah berlayar dekat tengah-tengah tu, tak tahu hala tuju selama 30 hari. Dan kemudian dia ternampak sebuah pulau. Tuan-tuan, 30 hari dia pun keluar bersama dengan 30 orang tu, naik bot kecil tuan-tuan, pergi ke pulau tersebut. Ni bukan cerita Alice in Wonderland tuan-tuan. Ni cerita betul. Bunyi dia memang nampak macam tak logik tuan-tuan, tapi hadis sahih. Kemudian dia pun datang ke pulau tersebut nak ambil air ke, makanan ke dan sebagainya. Tiba-tiba tuan-tuan, Tamim Ad-Dari ni dikata, kami didatangi oleh seekor binatang yang pelik, bulunya lebat, datang kepada kami. Tuan-tuan, Tamim Ad-Dari kata binatang yang pelik. Kalau yang datang tu singa, Tamim Ad-Dari akan cakap singa. Kalau yang datang tu monyet, Tamim Ad-Dari akan kata monyet. Tapi dia kata binatang yang pelik, berbulu lebat. Dan binatang tu datang kepada dia, tanya kepada dia, man antum, kamu ni siapa? Tuan-tuan, berani orang Arab ni tuan-tuan. Kalau kita naik bot balik, kayu naik lagi tuan-tuan. Tamim Ad-Dari ni jawab, kami ni orang daripada tanah Arab, datang berlayar dah 30 hari ni, kami nampak pulau dan kami pun datang. Dan Tamim Ad-Dari ni tanya pula kepada dia, kamu ni siapa pula? Kamu ni siapa pula? Maka binatang tu jawab apa? Aku adalah jasasah. Kemudian Tamim Ad-Dari kata, jasasah tu apa? Dia tak jawab tuan-tuan. Dia tak jawab. Ulama kata mungkin jasasah itu adalah iblis yang menyamar sebagai binatang yang khudu'. Tuan-tuan, boleh jadi. Dan dia tak jawab. Dia kata apa? Jasasah ni kata, di tengah pulau ini ada orang yang nak berjumpa dengan kamu. Ada orang nak berjumpa dengan kamu, ikut. Pun masuklah ke dalam hutan, sampai ke tengah-tengah. Tamim Ad-Dari terkejut. Dia tengok ada orang kat situ. Orang tuan-tuan, orang manusia, dalam keadaan dia bertubuh besar, rambutnya kerinting dan panjang, dan dia dibelenggu. Dalam keadaan lututnya diletakkan di dadanya macam ni lah tuan-tuan, belenggu macam tu, dan diikat dengan rantai besi. Berjalan masuk, sampailah berjumpa dengan manusia yang bertubuh besar itu. Lelaki tu tanya dengan rombongan ni, kamu ni siapa? Kemudian Tamim Ad-Dari pun cerita apa yang berlaku. Lelaki itu tanya kepada dia ada 4 soalan tuan-tuan. 4 soalan. Yang pertama, dia bertanya tentang bagaimana keadaan Tasik Tabariyah. Nanti saya huraikan satu-satu ni, apa dia. Tasik Tabariyah.
Dan kata Tamim Ad-Dari, Tasik Tabariyah ini masih lagi air dia orang manfaatkan, orang gunakan sebagai keperluan. Dia kata akan datang nanti, airnya nanti akan menjadi kering, dan saat itu aku akan keluar. Dan bagaimana keadaan ladang Baisan? Tuan-tuan, ladang Baisan, ladang kurma di Baisan, nanti saya bagi tahu dekat mana. Ladang tersebut masih berbuah dan ianya masih mengeluarkan kurma-kurma yang baik dan mendapat manfaat kepada kami semua. Satu hari nanti ladang itu tidak akan mengeluarkan buah, dan ketika itu aku akan keluar. Bagaimana pula dengan keadaan air mata zurar? Tuan-tuan, air mata zurar, dia kata apa? Dia kata air mata zurar itu masih lagi ada, dan satu hari nanti air mata zurar itu akan kering, tak ada. Bagaimana Nabi? Adakah Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis telah diutuskan? Nampak tuan-tuan? Dajjal kata, ada tak Nabi yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis dan diutuskan ke Nabi itu? Maka Nabi itu telah diutuskan. Maka Dajjal bertanya lagi, adakah dia berperang dan dia diperangi? Dia berperang, adakah dia menang dalam setiap peperangan dia? Dan kata Tamim Ad-Dari ini, ya, dia menang dalam setiap kali peperangan dia. Maka Dajjal itu pun menyebutkan, alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi tersebut. Masa itu dia tak kenalkan diri dia Dajjal. Dan hanya kamulah yang diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan aku. Tuan-tuan, lepas itu tak ada dah. Masa kecil-kecil dulu saya bukan masa kecil-kecil lah, masa saya tahu ni, saya pun terfikir, tak ada ke orang Islam dapat ekspedisi mencari setiap inci bumi ni? Tuan-tuan, kita dalam keadaan 7 lautan yang ada ni, tuan-tuan, ada tempat yang masih lagi belum diterokai oleh manusia. Ada tempat yang tak diterokai, atau setiap inci bumi ni, bumi Allah ni, belum ada lagi yang orang sampai sebahagiannya, tuan-tuan. Banyak lagi rahsia yang kita tak tahu, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, apa kita tengok satu persatu. Yang pertama, soalan berkaitan dengan Tasik Tabariyah. Tuan-tuan Google ataupun tengok dekat YouTube Buhairah Tabariyah ataupun Sea of Galilee. Tuan-tuan, dia letak di mana? Di Israel. Dia terletak di Israel. Masa cerita ni, tuan-tuan, tahun 2017, dia dah surut tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun kerajaan, kementerian, tak tahulah kementerian Israel yang mana satu ni, dia dah letakkan tiang dah pengukur. Macam kita lah kalau banjir kan, ni air dah takat ni kan, dia pun letak, dan nampak penurunan air itu sedikit demi sedikit. Setiap tahun ada penurunan. Dan tuan-tuan, ladang Baisan ni di mana? Ladang Baisan ini terletaknya di Palestin. Dan sekarang ini, tuan-tuan, ladang tu pun dah tak ada dah. Bukan dah tak berbuah, dah tak ada. Dia dah jadi tanah yang lapang. Ladang Baisan ini yang mengeluarkan kurma dah jadi tanah lapang. Ladang pun tak ada, tanah lapang. Dan bagaimana dengan keadaan mata air zurar? Mata air zurar ini Mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah. Dr. Ali Jumaah ni, dia kaji, tuan-tuan, nak tahu dekat mana air mata zurar ini. Dia mendapati lokasi air mata zurar ini adalah, dia punya kajian panjang, tuan-tuan, terletak di mana? Di Laut Mati. Laut Mati itu air mata zurar. Dan Mufti Mesir Dr. Ali Jumaah ni pernah melawat di situ, duduk di situ, berdiri di tebing tasik tersebut, tuan-tuan. Penduduk tu dia kata apa? Wahai Dr. Ali Jumaah, yang kamu berdiri ni sebenarnya dulu adalah lautan tasik. Sekarang ni dah boleh berdiri. Dan nanti siap ada tumbuh pokok lagi, tuan-tuan. Tumbuh pokok. Tumbuh pokok, tuan-tuan. Maka kita nampak sedikit demi sedikit tanda-tanda itu sudah pun ada. Saya sambung sikit lagi, tuan-tuan. Boleh Bila Dajjal ini keluar, tuan-tuan, Allah kurniakan umur dia selama 40 hari. Kita pun alhamdulillah 40 hari tak sempat kot sampai Kampung Jijan kan? Duduk je Kampung Jijan, tak Arab nak sampai sini kan, ambil masa. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, hari pertama Dajjal datang itu lama dia seperti setahun. Satu hari tu, tuan-tuan, nanti saya beritahu kenapa saya kata setahun. Satu hari Dajjal, hari pertama dia datang, tempoh satu hari itu, kita sehari 24 jam.
Dia menjadi setahun, tuan-tuan. Maksudnya 8,760 jam lamanya. Buktinya, tuan-tuan, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, solat kami macam mana masa tu? Adakah cukup dengan 5 waktu?" Nabi SAW kata, "Uqduru lahu qadrah." Kamu kena sukat, kena anggar. Kamu kena anggarkan. Boleh jadi, tuan-tuan, waktu hari itu kita akan solat zuhur mungkin dalam 8:30 malam. Boleh jadi, sebab kita kena buat anggaran itu. Tempoh sehari itu ibarat setahun. Buktinya, sahabat tanya, maksudnya, tuan-tuan, cuaca pun dia sudah berubah, ibadah kita pun sudah berubah. Fik solat pada ketika itu pun sudah berubah. Nabi suruh kita anggarkan. Anggarkan waktu-waktu sekian. Lepas berapa jam, okey, sembahyang subuh pula. Berapa jam lagi, sembahyang zuhur. Tuan-tuan, kemudian hari kedua seperti sebulan. Masuk hari kedua menjadi sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu. Bila masuk hari keempat, barulah ianya menjadi hari-hari yang biasa. Dan Dajjal ini, tuan-tuan, tiada satu inci pun di tanah muka bumi Allah, melainkan Dajjal akan sampai. Dajjal akan sampai dalam keadaan, tuan-tuan, tak ada makanan dan minuman. Dajjal ini dikurniakan sihir macam Tuhan lah, tuan-tuan. Sihir itu macam Tuhan. Kita nak apa, dia akan bagi. Nak hidupkan wahai Dajjal, contohlah, wahai Dajjal, boleh tak hidupkan mak saya? Mana kubur dia? Sini. Kum, bangun, tuan-tuan. Memang macam mak kita. Sihir Dajjal. Sebab tu orang mengaku dia Tuhan. Alastu bi rabbikum, aku ni siapa? Semua orang kata kamulah Tuhan yang maha besar. Kamulah Tuhan yang maha agung. Sebab tu jangan pergi kepada Dajjal. Jangan pergi kepada Dajjal. Sampai diberitakan para suami dia akan mengikat isteri-isteri dia, isteri-isteri, adik perempuan, anak perempuan dia untuk diikat. Sebab apa? Wanita lah yang paling terliur dengan kemewahan yang Dajjal bawa. Kan kita tak bagi order workshop, kan? Dia order juga, tak tahu barang sampai. Alah, ni perlu ni barang ni, kan? Awak tak tahu, saya tahulah, saya guna benda ni. Tuan-tuan, contoh Dajjal akan tawarkan perkara-perkara tersebut, tuan-tuan. Dan ketika itu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah makanan kami? Kalau kami tak ada makanan, macam mana kami nak hidup pada ketika itu?" Tuan-tuan, macam mana kami nak tahan lapar? Tuan-tuan, tahan lapar. Puasa pun tak cukup lagi. Saya tak tahu siapa ni. Saya tembak kena dekat mana-mana, kan, siapa ni. Ganti puasa, tuan-tuan. Puasa pun kita culas. Macam mana kita nak berhadapan dengan Dajjal? Nak jadi tentera Imam Mahdi dan sebagainya. Ganti puasa, tuan-tuan. Ramadan lagi berbaki dalam beberapa minggu lagi. Beberapa minggu lagi ganti puasa, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu, tuan-tuan, yang mana terkena tu. Dia current sikit. Menyampah tu lagu. Saya tak tahu siapa. Boleh jadi ada dalam ni, boleh jadi tak ada. Tak ada, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kemudian, tuan-tuan, Dajjal akan datang, akan menawarkan kita dengan tawaran berikut. Itu baru saya cerita Dajjal sampai, tuan-tuan. Belum lagi kita tak tengok lagi Dajjal ronda. Kemudian apa yang berlaku, macam mana Dajjal ini mati. Panjang, tuan-tuan, kisah Dajjal ni. Dah 8.45. Saya tengok orang pakcik sebelah sana pun dah bergalih-galih dah kaki dia, semut-semut, tuan-tuan. Jadi saya berhenti sekadar itu dulu. InsyaAllah ada masa kita sambung lagi dalam pertemuan yang seterusnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita dan mengampunkan kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus mutafah hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbal ya kami.